Nombor 1. Antara hubungan berikut yang manakah adalah fungsi? Berikan alasan anda. Baik, kalau kita nak tahu dia fungsi atau tidak, paling senang kita gunakan konsep kereta tempat. Yang mana, okay, kita tengok ya, macam mana nak gunakan. Kalau satu kereta yang berlainan, dua kereta yang berlainan macam ni, boleh tak pergi satu tempat? Dua kereta berlainan pergi satu tempat. Kereta awak dengan kereta adik awak. Balik rumah, balik kampung. Boleh kan? So maksudnya dia adalah fungsi. Ini cara paling senang lah untuk kita nak tahu dia fungsi ke tidak. Okay, alasan nanti dulu ya. Okay, B. Alright, satu kereta pergi dua tempat. Boleh ke? Tak boleh. So, bukan fungsi. Boleh nampak? Dia punya analogi dia gunakan kereta tempat. Okay, C. 3 kereta berlainan 269 pergi satu tempat. Okay, pergi masjid. 3 kereta pergi satu masjid yang sama. Boleh tak? Boleh. So dia adalah fungsi. Okay, tapi tak naklah cakap dia gunakan konsep kereta tempat macam tu kan. Itu hanyalah untuk senangkan kita je. Okay, alasan dia. Ini alasan yang penting ni. Kenapa? Alasan kerana satu objek hanya mempunyai satu image. Setiap objek mempunyai satu image. A dengan C. Okay, A dengan C, setiap objek ni mempunyai satu image. Okay, kita tulislah kat situ. Kerana. Okay, sebab alasan kan. Kerana setiap. Okay, sebab kita nak cakap ini dua, kita gunakan setiap. Boleh? Okay, kita guna setiap objek. Sebab sebelah sini objek kan? Okay, sebelah sini objek, sini image. So, kita kena sebutlah dia punya istilah dalam bab itu. Okay, so kerana setiap objek mempunyai satu image. Satu image. Okay, kalau B tu nak cakap apa? Kerana satu objek mempunyai dua image. Kamu buatlah kat sini nanti ya. Alright, so itu saja untuk jawapan nombor 1. Dengan menggunakan ujian garis mencancang, tentukan sama ada graf yang berikut ialah fungsi atau bukan. Okey, ujian garis mencancang. Garis mencancang macam mana? Okey, dia vertikal macam ni kan, garis lurus, vertikal macam tu. Kemudian kalau A ni, okey, kita buat dekat graf. Okey, buat kat graf. Alright, actually nak buat satu pun boleh. Okay, kita ambil, lepas kita buat, kita letak point yang mana bertindan dengan graf dan garis yang kita buat tadi. Kemudian, apa yang kita perlu buat adalah, kita ambil daripada sini, okay, daripada 0, 4, X tu, kita naik atas, okay, 1X kan? Okay, 1Y. Okay, kemudian buat lagi, 1X juga, jadi 2Y. 1X yang sama, okay, 1X kepada 3Y. So this one is bukan fungsi. Okay, bukan fungsi. Dia macam image dengan objek lah kan. Objek dengan image. Satu objek pergi tiga image. Macam satu kereta pergi 3 tempat. Tak boleh. So dia bukan fungsi. Boleh? Lebih senang kan kita faham analogi macam ni. Okay, kemudian kita try buat B. Okay, kita masih lagi buat ujian mencancang. Kita try buat satu tu. Okay, kemudian kita buat titik. Okay, kemudian kita pun try 1X pergi 1Y. 1X yang sama, okay, pergi Y yang lain. So dia dah jadi 1X pergi 2Y. So bukan fungsi. Kita tak nak. Bukan fungsi yang ni. Alright, kemudian C. Masih lagi kita buat garis. Katalah kita buat garis kat sini. Atau nak tambah sikit, nak buat kat sini. Okay. Alright. Repeat benda yang sama. So, kita letak point yang mana bertindih tu kan, bertindan tu. Okay, kemudian kita pergi 1X dapat 1Y. Okay, this one pula 1X dapat 1Y juga tapi yang lain. So, cantik lah tu. Cantik lah 1X dia pergi spesifik Y dia. Jadi dia adalah fungsi. Ya, okay. Soalan ketiga.
Raja di sebelah menunjukkan image bagi unsur-unsur tertentu set A. Set A, set B. Okey. A, adakah hubungan itu merupakan fungsi jika ia nyatakan alasan anda? So, this one adalah satu set dan dia ada satu fungsi yang menghubungkan. Okey, kita buat macam ni dulu. Namakan dia sebab dia tak ada pun tanda macam ni kan. Okey, kita buat macam tu. Tak apa, tak masalah. Kita boleh buat dia. Right, kemudian hubungan bukan fungsi yang tak. Gunakan analogi kereta tempat. Okey. Alright, dua kereta yang lain pergi satu tempat. Boleh? Boleh. Jadi dia adalah fungsi. Okay, you are getting good at this. Okay, fungsi kerana apa? Alasan pula. Okay, kerana setiap. Kan kita nak cakap pasal setiap ni. Okay, kerana setiap. Okay, setiap objek mempunyai satu image. Okay, cantik. Alright, B. B nyatakan domain dan julat hubungan itu. Nyatakan domain julat. So, teacher suka kalau kita kenal pasti dulu. Okay, kita kenal pasti dulu apakah bentuk set ini. Kan kita ada 3. 1 fungsi selanjar, 2 fungsi set, 3 fungsi discrete. So, ini yang mana? Fungsi set. Okay, this one adalah fungsi set kan? Okay, kalau fungsi set, kita kena gunakan curly bracket. Betul? Okay, so kita tulis dulu kat situ. So, domain. Tapi kan, kalau teacher lah jadi cikgu awak, teacher suka kamu tulis macam ni dulu. Okay. Fungsi set. So, kalau itu domain dia. Itu domain dia adalah. Okay, domainnya adalah berapa? 7. Negatif 7, negatif 6, 6, 7. Kita buat dalam orderly increasing lah kan. Okay, negatif 7, negatif 6, 6, 7. Okay, cantik. Okay, tutup curly bracket tu. Kemudian julat. Okay, julat pun sama. Okay, boleh nampak ya. Julat pun sama, kita kena buat dalam bentuk curly bracket. So, julat adalah 36 dan 49. 36 dan 49. Okey tak? Right, C dengan menggunakan tata tanda set. Tata tanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dan set B. Satu hubungan, maksudnya dia ada 2 kat sini. 2 benda, tata tanda fungsi dan hubungan. Okey, bagi sesiapa yang orang kata beginner kan. Okey, try buat macam ni dulu. Satu tempat untuk tata tanda fungsi. Tata tanda fungsi. Alright. Kemudian di sini adalah hubungan dia. Okay. Kenapa teacher buat macam ni? Okay, tengok dulu ya. Alright. So, tata tanda fungsi adalah, okay, kita kena ada benda ni. Okay, dan juga anak panah. Okay, so kita buat F X. No. So, kita kena buat macam ni. So, untuk tata tanda fungsi dia ada anak panah. Kemudian, okay, dia macam ni. Okay, dia macam ni tapi gunakan 2 titik bertindih. Okay, gunakan 2 titik bertindih. Katalah X kan. Kita nak wakilkan dia. Okay, hubungan. Okay, kita tengok. 7, 49, negatif 7, 49. So, 7.7, 49. Siapa yang strong sifir, dia mesti akan terfikir. Oh, ni 7.7. Tapi biasanya tidaklah 7.7. Kita gunakan 7 kuasa 2 kan. Okay, 6.6 pun 36. Okay, betul lah tu. Dia jadi kuasa 2 sempurna. Okay, so kita dapatkan kat sini. X itu adalah kuasa 2. Boleh ya? Alright. Soalan nombor 4. Raja di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi fx 2x tolak 4 dalam modulus untuk domain kosong hingga 5 bagi paksi x. Ya betul? Okey. So, untuk A, nilai T. Nilai T berada di mana? Di positif y. Okey. Jadi, kita tak perlulah ambil dia ni. Kemudian, kita ambil T tu jadilah seorang positif, seorang negatif. Tak perlu. Okey, sebab kita dah tahu T tu berada di paksi positif Y. Jadi jimat masa kita sikit, iaitu kita terus je buat macam ni. 2x tolak 4 sama dengan
Betul? Sama dengan T. Kalau kita tak faham T tu di mana, mungkin kita akan buat lagi satu. 2x tolak 4 sama dengan negatif T. Which ini tak perlu pun. Sebab pada gambar rajah T tu memang dah ada di part C. Positif Y. Okay, so jimatlah masa, tak payahlah buat yang ni kan. Okay, so ini padam sikit. Alright, so kita tengok T plot dia di mana? Di sini. Okay, so 5 dengan T kan. So X dia 5. Therefore X untuk T ni adalah 5. Substitute, gantikan. So 2, 5 tolak 4 T. Okay, therefore T kita balikkan terus boleh. Okay, 2, 5, 10, 10 tolak 4 6. So T adalah 6. Right, B, julat F. Okay, julat F berdasarkan domain yang diberi. Julat. Okay, ini fungsi apa adik-adik? Fungsi selanjar. Okay, kenapa macam ni kita boleh tahu dia fungsi selanjar? Sebab setiap plot dia ini bersambung. Bermaksud kita kena tahu ni dulu sebab skrip untuk domain, kodomain julat dia akan guna ini, simbol ini. Sama ada ini atau ini macam ni lah. Okay, simbol-simbol yang macam ni. Dia tak boleh guna yang curly bracket. No, ini tak boleh. Untuk fungsi selanjar, domain, kodomain julat, tulis sikit kat sini. Domain, kodomain julat, kita gunakan form apa? Form yang macam ni. Okay, this one untuk fungsi apa? Kalau curly bracket, untuk fungsi set dan fungsi discrete. Okay, boleh ya? Alright, B. Fungsi julat F berdasarkan domain yang diberi. So kita perlukan julat F. Julat F jadi julat bagi F. Kita tulis dulu fx. Okay, kita tulis dulu fx. Dari mana ke mana kan? Okay, tengok plot yang paling bawah kepada plot yang paling atas. Okay, tengok plot yang paling bawah. Okay, plot yang paling bawah. Kita ambil ni. Plot yang paling bawah ke plot yang paling atas di sini kan? So, di sini. T pun tadi kita dah tahu T dapat 6. Okay, so jadi kosong lah. 0 hingga 6. Alright, 0 hingga 6. Okay, inilah julat ni. Baik, untuk C kita ada dua cara. Satu cara adalah di mana kamu gantikan 2x tolak 4 lebih kecil atau sama dengan 4 dan kamu buatlah seorang positif X, seorang negatif X. Okay, boleh juga macam tu. Tapi cara yang lebih senang dan menjimatkan masa, kamu tengok je dekat gambar rajah di mana fungsi itu nanti dia akan lebih kecil dari 4 kan. Okay, so katalah 4 di sini. Okay, 4 di sini maksud 0 lebih kecil dari 4. Okay, 0 lebih kecil 4 dan gambar rajah ini memang dia menggunakan plot X 0. Okay, start dari sini kan, 0 hingga 4. Dan 4 di mana? 4 ni ini. Okay, jadi bolehlah kita buat kesimpulan julat bagi nilai X. Okay, julat bagi nilai X adalah di antara 4 dan 0. Okay. Soalan terakhir nombor 5. Sekata batu jatuh ke tanah dari ketinggian 81 meter. Tinggi batu itu H meter selepas T saat dianggarkan oleh dia bagi dalam bentuk fungsi. Okey, nyatakan ketinggian batu itu apabila T 1/3 saat, 1 saat, 2 saat. Bermaksud kita perlukan konsep penggantian di sini ya. Okey, A 1 Roman. Maksudnya T tu 1/3. T juga ada dekat dalam fungsi. Ada dalam fungsi. Jadi kita perlu gunakan ganti, penggantian. Ketinggian HT. Okay. So HT gantikan dengan 1/3 saat. So ikut je dia 81 tolak 9 T 1/3 juga. Okay, this one boleh tekan calculator. So kamu akan dapat 80 meter.
Okay, logik lah sebabnya dekat sini 81 meter. Selepas 1 saat, okay, 80 meter. So, dia akan makin turun kan? Okay. Yang kedua, 2 Roman. H, ketinggian batu apabila 1 saat. Okay, so 81 tolak 9, 1 squared sama dengan 72 meter. Okay. Dan apabila 2 saat, okay, 81 tolak 92 squared, dia akan jadi berapa saat? Berapa meter? 40 meter. Okay. Selepas 2 saat 40 meter. Okay. Kalau tengok ni sajalah macam fizik sikit kan. 80, 72, kemudian 45. Ni 87, 8. 972, 45. 72 tolak 45 is 27. Oh, dia makin speeding. Betul tak? Dia makin speeding kat bawah. Sebab apa? Ada tarikan gravity. Ya, sedikit fizik di situ. Okay, B. Bila batu mencecah permukaan tanah? Bila bermaksud waktu. Okay. Maksudnya kita kena tahu dia nak T lah. Okay, dia nak T tu berapa. Therefore, permukaan tanah bermaksud dah tak ada ketinggian. H dia kosong lah. Betul tak? HT dia kosong. Okay, therefore, kalau nak tulis macam ni dulu pun boleh. HT 81 tolak 9T squared. Sebab this one adalah B yang baru kan. Soalan yang baru. So HT tu ketinggian dia dah kosong. Okay, 81 tolak 9 dia nak T. Sebab dia kata bila, waktu. T tu lah yang saat tu kan. Okay, this one dah nampak macam quadratic. Kalau kita buat macam ni dia boleh 9T squared 81. Therefore T squared akan dapat 81 bahagi 9. 9 squared pindah jadi punca kuasa plus minus. Tapi disebabkan masa kita ambil positif lah. Jadi T adalah 3 saat apabila batu mencecah permukaan. Okey, itu saja.